Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera semuanya. Kita bertemu kembali dalam kelas Pendidikan Islam untuk tingkatan 4 KSSM bidang fiqh pelajaran yang ke-15. Kita masuk unit yang kedua iaitu Akikah. Ya, kita belajar bersama Ustazah Azizah Usman dari Sekolah Si Puteri Cyberjaya. Kita rujuk dalam buku teks pada muka surat 123 hingga 127. Sebelum kita belajar, kita akan lihat dulu apakah dia objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu yang pertama, menyatakan maksud, hukum, dalil serta haiwan yang disyariatkan untuk akikah. Yang kedua, menjelaskan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan akikah. Yang ketiga, menjelaskan pembahagian daging akikah. Dan yang keempat, untuk merumuskan hikmah akikah. Jadi lebih kurang, itu dia tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Semuanya berkaitan dengan akikah. Ya. Baiklah, yang pertama sekali kita lihat apakah dia maksud, hukum dan juga dalil. Ya, dalam buku teks menyatakan maksud akikah iaitu binatang ternakan iaitu al-an'am yang disembelih sempena kelahiran bayi. Jadi binatang al-an'am ni binatang yang halal dimakan, yang diternak dan juga 4 kaki ya. Dan apakah dia hukum akikah? Hukumnya iaitu sunat muakkad. Ya, sunat yang dituntut. Tapi kalau katakan bernazar, maka ianya bertukar menjadi wajib ya. Dalil dalam hadis ini ya menyatakan tentang setiap anak tergadai dengan akikahnya. Maka pada hari ke-7 disembelih haiwan, diberi nama dan dicukur rambut. Jadi tergadai dalam hadis ini bermaksud anak tersebut dapat memberi syafaat kepada kedua-dua ibu dan bapanya pada hari kiamat nanti jika ibu bapa tidak melakukan akikah untuk anak tersebut ya. Itu maksud gadai dalam hadis di atas. Seterusnya, apakah dia haiwan ternakan yang disyariatkan akikah ya? Ada banyak haiwan ternakan tapi mana satu yang boleh dijadikan sebagai akikah? Yang pertama, unta. Unta ni susah sikit nak dapat kan, tapi sekarang dah ada unta ya. Kambing, yang biasa kita dengar, biasa akikah kambing. Kerbau, biri-biri dan juga lembu. Lembu juga biasa kita dengar dijadikan sebagai akikah ya. Biasanya kambing dan lembu di dalam masyarakat kita. Okay, yang seterusnya berkaitan dengan syarat sah, perkara sunat dan tempoh pelaksanaan akikah. Okay, syarat sah akikah iaitu pertama niat. Kita telah berniat akikah ketika hendak disembelih ya. Niat untuk akikah, bukan niat yang lain-lain lah. Kemudian sifat al-an'am tadi iaitu haiwan tadi bebas daripada penyakit dan kecacatan. Jadi carilah haiwan yang sihat ya, haiwan yang sempurna, tiada kecacatan pada anggota badannya seperti cacat yang teruk pada satu matanya, berpenyakit yang teruk ataupun tempang jalan pun dengkut-dengkut ataupun kurus sangat, kurus kedengking orang katakan. Carilah yang elok sikit. Kemudian dari segi umur pula, jika unta hendaklah yang berumur 5 tahun ke atas, lembu dan kerbau 2 tahun ke atas, kambing 2 tahun ke atas dan biri-biri 1 tahun ataupun sudah bersalin gigi. Ya, iaitu telah berumur 6 bulan ya. Jadi kalau kita lihat dari segi umur ni, nombor dia 5, 2, 2, 1. Haiwan yang paling besar unta, lepas tu bawah sikit lembu kerbau, kecil sikit kambing dan biri-biri. Kita boleh ingat macam tu ya, 5, 2, 2, 1. Unta, lembu kerbau, kambing, biri-biri. Dan juga masa pelaksanaannya, bilakah patut dilaksanakan akikah, iaitu setelah bayi dilahirkan ya. Jadi kebiasaannya yang sebenarnya pada hari yang ke-7 ya. Di sini ada maklumat daripada spektrum ilmu dalam buku teks kita, iaitu penyembelihan haiwan binatang akikah ni memadai dengan seekor kambing ya. Seekor memadai. Tapi sebaik-baiknya 2 ekor kambing bagi anak lelaki dan seekor bagi anak perempuan ya. Berdasarkan hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan akikah untuk Hasan dan Husain dengan 2 ekor kibash ya, tiap-tiap seorang ya. Jadi bagi anak lelaki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi jika hanya membuat seekor saja pun
memadai sahaja mengikut kemampuan masing-masing ya. Kemudian kita lihat pula perkara sunat akikah. Apakah dia perkara sunat ya? Yang pertama, berdoa semasa hendak menyembelih. Kita sebut nama Allah ya, dan kita sebutkan juga nama anak tadi yang nak diakikahkan ya. Sebut semasa hendak menyembelih. Okey, itu di antara bacaannya. Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaika akikah. Sebut nama anak di situ. Yang kedua, menyembelih ketika matahari sedang naik. Matahari sedang naik ya, tengah ada cahaya yang terang ya. Jadi itu waktu yang sunat, dalam pukul 9, 10 macam tu. Kemudian dilakukan pada hari ke-7 selepas kelahiran. Ini adalah sunat. Jika pada waktu-waktu yang lain pun masih boleh lagi, tapi untuk mendapat pahala sunat pada hari ke-7 selepas bayi tersebut dilahirkan. Dan juga tidak dipatah-patahkan tulang binatang semasa memotong daging, kecuali mengikut sendi-sendinya ya. Kita potong kat tengah-tengah ke tulang ke. Jadi sunat pada mengikut sendi-sendi tulang tersebut ya. Mencukur bayi selepas penyembelihan. Mencukur rambut bayi selepas penyembelihan. Lepas kita buat sembelih akikah, kita cukur rambut dia ya. Memberikan nama yang baik kepada bayi. Letakkan nama-nama yang baik yang ada maksud, sebab nama itu umpama doa ya. Kita sebut selalu sebagai doa kepada anak tersebut. Dan juga bersedekah dengan emas atau perak seberat rambut bayi yang telah dicukur. Rambut bayi itu kita timbangkan berapa gram ya, dan kita samakan dengan harga emas ataupun perak. Kemudian nilai yang tadi kita buat sedekah ya, supaya anak tersebut dimulakan kehidupannya dengan sesuatu yang baik-baik, dengan ibu bapanya bersedekah. Spektrum ilmu di sini, Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya nama kalian yang paling dicintai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah Abdullah dan Abdul Rahman. Biasa kita letakkan nama dengan nama-nama Asmaul Husna ya, Asmaul Husna, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Razak dan sebagainya ya. Okay, seterusnya kita lihat tempoh pelaksanaan untuk akikah. Sunat setelah sempurna kelahiran sehingga bayi itu balik, itu yang sunat ya. Anak dah lahir sehingga balik, itu adalah sunat. Tapi ada afdalnya, iaitu sunat muakkad ya, iaitu pada hari ke-7 kelahiran bayi. Baiklah, kita lihat macam mana daging akikah nak dibagi-bagikan ya, kepada siapa kita nak agihkan ya. Yang pertama, ianya sunat dimasak dengan masakan yang manis. Jadi daging akikah ni seloknya kita masak dulu. Dah masak, tapi yang ala-ala manis itu, lepas tu kita sedekahkan kepada jiran-jiran, kepada sahabat handai, saudara mara ya. Masakan itu afdal disedekahkan kepada fakir miskin, dan lebih afdal kepada fakir miskin dan kemudian kepada yang lain-lain. Dan masakan itu sunat dimakan oleh orang berakikah juga. Jadi yang berakikah pun boleh makan pemasakan tadi. Dan contoh masakan manis di antaranya ialah kuzi ya, masakan kuzi kambing, sedap tu. Okey. Jadi apakah ada hikmah akikah? Ya, di sebalik ibadah akikah ni ada dia punya hikmah yang tersembunyi, iaitu menzahirkan kesyukuran kepada Allah atas kurniaan cahaya mata. Ya, cahaya mata ataupun anak ni adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan rasa bersyukur dengan mengadakan kenduri akikah ataupun berakikah. Kemudian menghebahkan berita kelahiran supaya tidak timbul prasangka. Ya, untuk buat akikah kita hebahkan, oh dia buat akikah untuk anak. Jadi orang pun tahulah, oh dia dah dapat anak dia dah lahir. Jadi tidak orang berprasangka yang buruk-buruk ya. Kita dah tahu dah anak dah lahir ya. Kemudian menyuburkan sifat pemurah dan menjauhi sifat bakhil. Kita biasakan dengan sifat pemurah, kita bersedekah dan kita berikan kepada tadi fakir miskin ya, kepada jiran-jiran, saudara mara, dan untuk menjauhi sifat yang bakhil ya. Nampaknya itu saja kelas kita pada hari ini bersama anak-anak murid yang dirahmati Allah sekalian. Dan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi pada kelas-kelas yang akan datang. Dan seringlah berdoa untuk ibu bapa, kerana itu adalah kunci pembuka rezeki. Jangan lupa untuk klik subscribe pada channel Ustazah dan aktifkan ikon loceng supaya anda mendapat
makluman ataupun update video-video yang akan datang ya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.